Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, telah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-82. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-18 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hanya sahaja yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan siapa yang wajar memakmurkan masjid Allah, iaitu orang yang beriman dengan benar kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan solat secara tekun dan benar, menunaikan zakat dengan sempurna dan tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah. Mereka itulah golongan yang tinggi kedudukannya dan diharapkan termasuk golongan orang yang mendapat serta melaksanakan secara sempurna petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan pendapat Ibnu Ashur rahimahullah, perkataan walam yakhsha illallah yang bermaksud tidak takut melainkan kepada Allah dalam ayat ini membawa maksud jika terjadi dua ketakutan atau lebih yang dihadapi oleh seseorang, iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepada selainnya, maka ketika itu dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak takut kepada selainnya. Oleh itu perkataan tidak takut kecuali atau pembatasan yang datang dari perkataan kecuali yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah apabila berlaku dua ketakutan yang berbeza. Perkara ini yang membezakan seorang mukmin dengan musyrik. Seorang musyrik boleh jadi mengorbankan kepentingan Tuhan yang mereka sembah kerana takut mereka kepada pembesar dan tokoh masyarakat. Manakala seorang Muslim bersedia mengorbankan segala sesuatu demi kerana takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya perkataan ulaika an yakunu minal muhtadin yang bermaksud adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk.
menjelaskan bahawa yang diharapkan mendapat hidayah itu adalah pelaku yang memiliki ciri-ciri yang disebut dalam ayat ini. Mereka yang menunaikan solat, mengeluarkan zakat, beribadah, pastinya merupakan orang yang telah mendapat petunjuk. Tetapi itu belum tentu menjadikan mereka benar-benar sebagai apa yang diistilahkan ayat ini ialah al-muhtadin, iaitu orang yang benar-benar telah mendapat hidayah dan mengamalkannya. Menurut ulama, terdapat perbezaan antara perkataan ihtada atau yahtadi dengan al-muhtadin. Yang pertama bermaksud memperoleh hidayah walau sedikit. Manakala yang kedua menggambarkan kemantapan hidayah itu pada diri seseorang. Manakala Ustaz Muhammad Sa'id bin Umar menerusi kitabnya Tafsir Nurul Ihsan menilai ayat ke-18 surah At-Taubah ini menerangkan bahawa hanya yang akan meramaikan masjid Allah itu ialah mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, mendirikan solat 5 waktu, mengeluarkan zakat dan tidak takut malaikat kepada Allah semata-mata. Maka mudah-mudahan mereka yang bersifat dengan sifat amanah terhadap tuntutan Islam, itulah merupakan jumlah mereka yang mendapat hidayah. Menurut ulama, mengimarahkan masjid itu bermaksud membina, menghiasi dengan hamparan dan pelita, dihadiri oleh para jemaah pada setiap waktu solat dan tidak ada yang bercakap sia-sia di dalamnya. Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-18 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa orang yang berhak memakmurkan masjid, terutamanya Masjidil Haram, hanya mereka yang beriman kepada Allah sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Selain itu, beriman kepada akhirat, mengerjakan solat fardu secara sempurna, mengeluarkan zakat harta kepada orang yang berhak dan takut kepada Allah. Memakmurkan masjid Allah bermaksud beribadah di dalamnya dengan tekun dan menguruskannya. Perkataan fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin yang bermaksud maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Menjelaskan bahawa mereka yang mempunyai sifat-sifat yang mulia itulah yang mendapat petunjuk dan berhak menerima pembalasan yang besar. Ulama ini juga menerangkan bahawa perkataan masjid pada asalnya bermaksud tempat sujud. Kemudian digunakan ketika menamakan tempat khusus untuk beribadah. Maka termasuk dalam pengertian masjid adalah semua rumah yang dijadikan tempat jemaah, iaitu sekelompok orang bersolat, maka di dalamnya dilaksanakan solat Jumaat ataupun tidak. Melalui riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma diceritakan sebab penurunan ayat ini. Katanya ketika Al-Abbas ditawan dalam perang Badar, beliau dikecam oleh para muslim. Beliau dituduh memilih kesesatan atas kebenaran dan memutuskan hubungan kekerabatan, iaitu persaudaraan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu salah seorang yang paling keras mengecam beliau. Menghadapi kecaman itu, Al-Abbas berkata, "Mengapa kamu hanya menyebut keburukan-keburukan kami tanpa mahu menyebut kebaikan kami?" Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Apakah kamu juga mempunyai kebaikan?" Abbas menjawab, "Benar. Kami memakmurkan Masjidil Haram, memelihara Kaabah dan memberi minum jemaah haji." Setelah peristiwa itu, maka turunlah ayat ke-17 dan ke-18 surah At-Taubah. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-18 surah At-Taubah ini dengan menyatakan pendapat As-Sawi, iaitu orang kafir, musyrik sama sekali tidak layak dan tidak berhak menjalankan tugas memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan diri mereka sendiri bergelumang dengan kekufuran. Mereka mengeluarkan perkataan yang sama sekali tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti mengatakan, "Kami sahut seruanmu wahai Tuhan, tiada sekutu bagimu melainkan sekutu kepunyaanmu." Kata-kata mereka ini merujuk kepada berhala yang mereka letakkan di luar Kaabah.
Di samping itu, mereka selalu melakukan tawaf dalam keadaan bertelanjang. Dan sebaik saja selesai melakukannya, mereka pun sujud kepada berhala-berhala. Oleh itu, ulama ini menyimpulkan bahawa maksud asal ayat ke-17 dan ke-18 surah At-Taubah ialah tidak boleh berkumpul dua perkara yang bertentangan, iaitu mengimarah dan menghidupkan masjid dengan perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-18 surah At-Taubah. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-18 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa golongan yang berhak memakmurkan rumah Allah sekaligus membatalkan tanggapan kepada orang musyrik bahawa mereka berhak mengimarah masjid Allah. Secara tidak langsung, pentafsiran ayat ini menzahirkan kesucian masjid serta kepentingan masjid dalam menyatu padukan umat Islam serta menanam benih-benih kebaikan dalam jati diri setiap Muslim. Tetapi, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, kebanyakan jawatan kuasa masjid dan jemaah masjid sering dihadiri oleh golongan tua berbanding golongan muda. Hanya sebahagian masjid seperti masjid universiti atau sekolah yang akan dihadiri oleh golongan muda atau pelajar. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya tentang kelebihan orang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Sab'atun yuzilluhumullah yawmal qiyamati fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Imamun adil وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله في خلأ ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. Ada 7 golongan yang Allah melindungi mereka dalam lindungannya pada hari kiamat. Di hari ketika tiada perlindungan selain perlindungannya, iaitu imam yang adil, pemimpin yang adil, pemuda yang sentiasa dalam beribadah kepada Allah, seseorang yang sentiasa mengingat Allah ketika bersendirian sehingga matanya berlinangan dengan air mata, seseorang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, seseorang yang diajak berzina oleh wanita bangsawan dan rupawan, namun ia menjawab, saya takut kepada Allah, serta seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu terhadap amalan tangan kanannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-18 surah At-Taubah ini, pertama, setiap Muslim hendaklah bekerjasama dalam memakmurkan masjid Allah melalui pelbagai aspek. Sebagai contoh, menyumbangkan dana terhadap program atau aktiviti yang mengajak orang ramai untuk datang ke masjid. Kedua, umat Islam hendaklah merasa mulia dengan ciri-ciri yang Allah sebutkan sebagai berhak memakmurkan masjid Allah dan menjadikan ciri-ciri tersebut sebagai kayu ukur kepada diri sendiri sebagai seorang Muslim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.